Untuk hari ini saya ada ayam yang sangat besar, bulat dan cukup segar. Okey, saya terfikir nak buat satu makanan yang nak kata pedas pun tak, nak kata manis pun tak. Tapi paling penting dia akan gembirakan saya. Sebab apa? Ayam ni kita boleh makan dia tak kira tengah hari, malam ataupun tengah malam. Baik, kita nak buat ayam kicap pudina. Apa perlu kita buat? Kita nak potongkan dia dulu. Potongan macam mana yang kita nak potong? Alright. Kita potong bahagian tengah dia dulu sebab ayam ni saya rasa saya nak potongkan dia 8 bahagian saja. Saya nak bagi dia besar sikit. Lepas kita dah potong 2, alright, yang seterusnya, macam mana kita nak buat ayam goreng yang sedap? Kita nak masukkan dia punya perapan. Okey, kalau tengok dekat sini, perapan dia saya dah kisarkan serai, bawang putih, halia dan juga bawang. Okey, semua bahan yang ada ni kita kena letak. Kemudian kita gaulkan dia, bagi dia sebati, bagi perapan tu semua masuk dekat dalam isi ayam tu. Lebih kurang dalam 15 ke 20 minit saja kita perapkan dia sebelum kita letak tepung dan kita goreng. Okey, lepas kita dah perapkan dia dalam 15 minit, ayam ni dah serap semua perapan yang kita dah campurkan tadi. Kemudian kita nak bagi dia tepung sikit. Alright, kalau tengok dekat sini saya pakai tepung seberguna pedas. Cari yang pedas ni memang sangat bagus. Sebab apa? Bila kita makan tu dia ada rasa kan. Kat sini ada rasa pedas, satu lembut ayam dia lagi. Kombinasi rasa yang cukup sempurna. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni? Ayam kita kena gaulkan dia, bagi dia sebati. Cantik, kena semua bahagian. Terus saja kita gorengkan ayam ni. Kita masukkan 4 ketul dulu. Sebab apa? Bila kita letak terlalu banyak, nanti ada bahagian yang dia tak garing. Okey, untuk goreng ayam ni, dia tak ambil masa yang lama. Lebih kurang dalam 7 ke 8 minit saja satu bahagian. So lebih kurang dalam 14 ke 15 minit dia akan masak dengan sempurna. Sambil-sambil kita goreng ayam ni, saya terus nak buat kuah untuk masak kicap kita. Kita punya minyak masak, masukkan dekat dalam pan. Kemudian bahan tumisan tadi yang awal saya pakai untuk buat perap ayam tu, saya tambahkan sikit cili padi dalam 4 biji. Masukkan saja dekat dalam kita punya kuali untuk tumisan. Alright, saya akan letakkan juga serbuk kari. Okey, serbuk kari apa yang saya pakai? Serbuk kari daging ayam dan juga sedikit cili untuk bagi dia rasa pedas dan ada rasa smoky. Okey, kita masukkan rempah, tak perlu masuk air. Kita nak biarkan rempah tu sebati, garing dan masak dengan sekata bersama dengan bahan-bahan tumisan tu. Okey, kita kena tumiskan dia sampai dia masak, sedikit naik minyak dan kita boleh masukkan bahan yang seterusnya. Alright. Kalau tengok kita punya ayam ni, macam saya cakap tadi, 14-15 minit confirm dia akan masak. Yes, dia memang akan masak. Nampak sangat garing, sangat berjusi dekat bahagian dalam dia. Alright. Kita goreng lagi satu batch. Sambil-sambil kita tengok bahan tumisan. Alright. Kalau tengok dekat sini, kita punya tumisan, bila kita guna minyak yang banyak, kita punya rempah kita tu cepat masak. Bila rempahnya dah cukup masak, garing, naik minyak dan dia naik bau, itu memang confirm kita punya rempah dah masak. Alright, langkah yang seterusnya kita nak masukkan kicap. Okey, untuk buat masak kicap yang sedap, kita kena pakai kicap lemak manis. Sebab apa? Dia punya rasa dah lengkap dekat sana. Okey, kita masukkan kicap. Okey, untuk proses buat dia punya kuah ni, kita akan ambil masa yang agak lama sikit sebab kita nak kuah dia tu pekat untuk menyaluti ayam. Okey, untuk bahagian masam dia, saya ada 3 keping asam keping. Terus masukkan saja
kita kena kacaukan dia, masakkan dia, bagi dia menggelegak dan dia pekat, baru boleh kita masukkan ayam. Okey, kuah pun dah pekat dengan sebati dia. Kita punya daun pudina, potongkan dia, tak perlu halus mana pun tak apa. Kemudian kita punya ayam goreng yang sangat-sangat garing. Terus ke bahagian kita punya kicap. Masukkan dia. Okey, proses yang paling penting. Kita nak salutkan ayam ni penuh dengan kicap. Besarkan api. Kita coatingkan dia. Coatingkan dia. Balik-balikkan ayam tu macam kita buat mi goreng. Nampak dia punya warna dah bertukar jadi hitam pekat. Hitam-hitam si tumpuk manis. Walaupun hitam, ayam saya nampak sangat manis. Okey, sangat menyelerakan. Terus masukkan daun pudina. Gaul sekali lagi. Cantik, memang cantik. Bulan puasa boleh dikatakan bulan pesta makanan. Kita balik je kerja boleh singgah dekat Bazar Ramadan. Dan macam sekarang ni memang mudah. Order je kat telefon, dia orang hantar dekat depan pintu. Yes, memang banyak makanan yang sedap. Tapi bila masuk je bab sahur ni, makanan sedap mana masa kita buka puasa tu, semua dah macam tak ada selera nak makan. Tapi tak apa, saya ada satu penyelesaian. Kita nak buat satu sambal yang boleh kita makan bila-bila masa saja dan kita boleh simpankan dia dekat dalam peti ais saja. Okey, saya nak buat sambal terasi. Sambal terasi memang sangat sesuai kalau kita nak makan dengan ikan, ayam ataupun daging. Semuanya boleh. Okey, terasi. Inilah dia terasi. Belacan yang sangat-sangat wangi. Okey, apa yang perlu kita buat? Bahan-bahan yang ada dekat dalam pinggan saya ni, kalau tengok saya ada cili hijau, cili merah, cili padi merah, cili padi hijau, bawang merah, tomato untuk memekatkan dan bagi sedikit air dan juga bawang putih. Okey, semua bahan ni terus saja kita masuk dekat dalam minyak gorengan ayam tu dan kita kena tumiskan dia api yang perlahan-lahan. Bagi semua bahan-bahan tumisan ni lembut, keluarkan dia punya air dan terus kita masukkan dekat dalam ulex tu dan kita penyet-penyetkan dia sampailah dia sebati. Kita panaskan dia, kacau-kacaukan sikit bagi semua bahan tu lembut dan kita masukkan perasa dia. Okey, proses untuk buat sambal terasi bagi saya memang mudah lah. Mungkin setengah orang rasa benda ni payah sebab kita dah nak kena potong cili, nak kena potong bawang. Lepas tu kita nak tumiskan dia. Tapi yang bagusnya bila kita masak sambal terasi ni, kita boleh buat dia awal-awal. Maksudnya bila kita dah buatkan dia, kita masukkan dekat dalam mangkuk ataupun dalam bekas, letak dekat dalam peti ais. Bila time nak sahur tu, kita keluarkan, goreng ayam, goreng telur dengan nasi putih. Memang cukup lengkap lah kalau kita nak bersahur. Berselera tu, lajak aja dia punya nasi. Alright, apa yang perlu kita buat sekarang ni? Kita biarkan semua bahan ni lembut.
Okey, kita nak tahu kita punya bahan tumisan sambal kita tu dah siap. Kita tengok tomato kita tu. Kalau awal tadi kita masukkan tomato dia sebiji-sebiji, maksudnya dia masih lagi bentuk tomato kan. Tapi sekarang ni dia dah hilang, dia dah jadi lembut. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita ambil kita punya bekas ulek ni. Tutupkan api dan kita masuk semua bahan-bahan tu dekat dalam. Kemudian saya nak letak dia punya perasa. Macam yang saya cakap tadi, untuk perasa dia memang sangat simple. Ada gula, ada garam dan juga belacan untuk naikkan dia punya rasa. Okey, semua bahan-bahan ni kita masukkan dekat dalam. Lepas tu saya nak letak juga limau. Okey, limau yang saya pakai ni limau kasturi. Dia memang lagi banyak air dan dia punya bau lagi wangi. Okey, kita perahkan sebiji. Kemudian kita ambil kayu ni. Kita lenyek-lenyekkan dia sampai semuanya lembut, semuanya lumat. Kita ulekkan dia sampai dia betul-betul lumat. Walaupun kita pakai banyak cili, tapi dia tak adalah pedas sampai berdesing telinga kita. Dia boleh makan dengan pelbagai jenis lauk, termasuk ayam kicap tadi. Kebiasaannya masa kita nak buka puasa ni mesti akan ada juadah wajib macam lauk, sayur, buah sampailah ke kuih muih. Tapi masalahnya bila kita beli kuih-kuih ni, kadang-kadang kita beli karipak kan, dapat udara saja. Beli onde-onde, dapat tepung saja. Itulah masalahnya. Tapi tak apa, hari ni kita nak buat kuih kita sendiri dengan cara yang mudah. Bahan-bahan dia pun ringkas, kita nak buat onde-onde. Untuk buat onde-onde, mudah saja. Apa yang perlu kita ada dekat sini adalah kita punya kelapa parut. Okey, paling penting untuk kita pilih kelapa parut, kita ambil kelapa parut yang muda dan kita ambil bahagian yang putih. Sebab apa? Kita nak dapatkan dia punya rasa, lemak. Kalau dia terlalu tua, dia akan berhampas. Kalau dia terlalu muda, dia tak melekat dekat kita punya onde-onde. So, kita kena ambil dia yang sedang elok sahaja. Okey, kita punya kelapa parut ni, kita kena letakkan sedikit garam supaya dia ada rasa. Okey, bila kita dah letakkan garam tu, kita gaulkan sikit. Bagi dia sebati, jangan bagi garam tu duduk dekat satu tempat. Kemudian kita kena kukus dia terlebih dahulu. Okey, kalau kata tak ada pengukus, pakai saja pot macam biasa ni. Kita letakkan satu benda dekat tengah. Kemudian kita letak kita punya pinggan. Kita tutup saja. Okey, onde-onde apa yang kita nak buat hari ni? Yes, kalau tengok dekat sini, saya ada daun pandan. Okey, daun pandan memang wangi, warna hijau dia pun cukup cantik bila kita masukkan dekat dalam kuih. Dia warna asli, warna original ni memang menggiurkan. Okey, langkah pertama untuk buat onde-onde, kita perlukan dua jenis tepung. Alright, yang pertama ni saya pakai dulu tepung pulut. Okey, untuk dia punya portion ataupun dia punya sukatan, kita pakai dia 70% dan juga tepung ubi kayu 30%. Sebab apa kita pakai tepung ubi kayu ni sikit? Alright, bila kita gunakan terlalu banyak
tepung ubi kayu, nanti kita punya onde-onde tu akan jadi keras. Tapi kalau kita guna tepung pulut ni saja, kita punya tepung akan jadi lembik. So kita nak dia dekat tengah-tengah. Dia tak terlalu keras, dia tak terlalu lembik. Okey, langkah yang seterusnya kita nak buat, kita nak gaulkan kita punya tepung. Okey, kalau tengok dekat sini, saya dah blenderkan daun pandan. Nampak? Bila kita dah blenderkan dia, dia keluarkan warna yang sangat cantik. Bau dia pun sangat wangi dan kita tak payah nak pakai pewarna-pewarna lagi. Apa yang perlu kita buat sekarang ni, sambil kita tuang, kita tapiskan dia. Tak bagi ada hempas-hempas tu semua masuk dekat dalam tepung. Okey. Kemudian kalau tengok kita punya kelapa yang kita dah kukus ni pun macam dah okey. Alright, untuk proses kukus ni dia tak ambil masa yang lama. Sebab apa? Kita cuma nak bagi kita punya kelapa tu sedikit masak. Sebab apa? Kalau kita pakai terus kelapa parut, boleh, cuma dia akan basi dengan cepat. So kita tak mahu dia basi dengan cepat sebab kita nak buat ni, kita nak makan untuk buka puasa kan. Kadang-kadang kita buat awal pukul 3, pukul 4, masuk je pukul 7, bau-bau dah masam, bau-bau dah basi. So kita nak elakkan semua benda tu, kita kukuskan dia dulu. Okey, untuk proses yang seterusnya, tepung kita kena gaulkan dia, bagi dia betul-betul sebati, bagi dia jadi satu dough. Proses untuk buat tepung onde-onde ni, kita kena masukkan tepung kita tu 2-3 kali supaya dia betul-betul ngam bila dia jadi dough. Dan bila kita nak haluskan dia, kita nak buat dia kecil-kecil tu mudah. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang ni, just kita gaulkan saja, gaulkan saja. Kalau dia macam masih lagi lembut, kita tambahkan sikit lagi tepung. Ulang je proses tadi sampai tepung tu dia betul-betul kering dan dia jadi sebiji. Sambil kita ulikan dia, tambahkan tepung, uli lagi, tambahkan air. Nampak? Kita punya tepung akan jadi sangat cantik dan dia tak lagi melekat dekat kita punya tangan. Okey, untuk proses yang seterusnya, kita nak masukkan gula Melaka dekat tengah-tengah dia. Okey, untuk proses masukkan gula Melaka ni, kita ambil je seketul. Kemudian kita potongkan dia agak halus-halus. Kemudian kita cubitkan kita punya tepung tu, ambil letak dekat jari dan kita buat lubang dekat tengah-tengah dia. So bila dia ada lubang dekat tengah dia tu, kita ambil gula Melaka, letak dekat tengah, tutupkan dia kemas-kemas, jangan bagi ada lubang apa saja. Sebab apa? Bila kita nak rebuskan buah Melaka ataupun onde-onde ni, kalau dia ada bahagian-bahagian yang bocor, nanti gula Melaka yang dekat tengah tu dia akan cair, dia akan keluar masuk dekat dalam air tu. So kita tak nak semua tu, terus saja kita masukkan dekat dalam air yang sedang menggelegak dan kita ulang saja proses ni. Berapa banyak buah Melaka yang kita nak, lebih kurang saya rasa dalam 50-60 biji kita boleh buat ni dengan dough yang sebanyak ni. Kemas cantik macam bola pingpong. Alright, masukkan dekat dalam air rebusan tadi. Dan macam mana kita nak tahu kuih onde-onde kita ni dah masak? Alright, sama juga dia punya filosofi macam kita goreng ayam. Masa awal-awal kita masuk, ayam tu tenggelam ataupun kuih kita ni tenggelam, tapi bila dia dah masak, dia akan timbul ke atas. Nampak? Bila dia dah timbul ke atas ni, kita ambil penapis, angkat, dan terus saja kita letak dekat atas kita punya kelapa parut. Sebab proses ni memang kena cepat ya. Sebab apa? Bila dia dah sejuk nanti kelapa parut tu dia tak akan melekat lagi dekat kuih onde-onde tu. Dan kita gaul-gaulkan dia, bagi dia kena semua bahagian, bagi dia salut semua bahagian. Dan kita terus boleh masukkan dekat dalam pinggan.